Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Yang berusaha Tuan Haji Ahmad Nazri Muhammad Yusof selaku penerbit rancangan tafsir Al-Quran dan seterusnya sedang pendengar yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya malah kita bersama-sama merafakkan setinggi kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat, kurniaan dan rezekinya yang tidak ternilai. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda dan para sahabatnya yang tercinta. Tuan-tuan, puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, pada hari ini kita akan menyambung kembali rancangan tafsir Al-Quran bagi siri ke-38. InsyaAllah pada kali ini kita akan membincangkan mengenai pentafsiran ayat ke-39 dan ke-40 surah Al-Anfal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan perangilah mereka sehingga tiada lagi fitnah dan sehingga seluruh agama Islam itu menjadi bebas kepunyaan Allah semata-mata. Kemudian jika mereka berhenti daripada kekufuran dan gangguan terhadap Islam, nescaya mereka diberikan balasan yang baik. Kerana sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan. Dan jika mereka berpaling, iaitu enggan beriman dan tidak berhenti daripada perbuatan menceroboh, maka ketahuilah bahawa Allah pelindung kamu. Dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong yang menyelamatkan kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, Profesor Dr. Muhammad Quraish Shihab melalui kitabnya Tafsir Al-Misbah menyatakan bahawa ayat ke-38 surah Al-Anfal ini menggunakan kalimah kulluh yang bermaksud semuanya. Ini berbeza dengan ayat ke-193 surah Al-Baqarah yang tidak menggunakan perkataan tersebut. Menurut At-Tahir Ibn Ashur, perkara ini disebabkan kerana ayat ke-39 surah Al-Anfal ini diturunkan dahulu sebelum ayat ke-193 surah Al-Baqarah diturunkan. Ketika itu, kaum kafir musyrikin Mekah masih ramai sehingga perlu ditekankan bahawa semuanya mesti tunduk dan patuh serta jangan menyangka dan jangan hanya patuh kepada sebahagian sahaja. Selepas perkara tersebut ditegaskan pada ayat ke-39 surah Al-Anfal, maka penegasan yang sama tidak diperlukan lagi pada ayat ke-193 surah Al-Baqarah. Manakala Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi mempunyai pandangan yang berbeza. Menurut beliau, ayat ke-39 surah Al-Anfal ini berbicara mengenai wilayah Jazirah Arab, iaitu Mekah. Di sana tidak boleh wujud dua agama. Hanya agama Islam saja yang boleh wujud, sehingga seluruh kepatuhan hanya ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan yang Maha Esa. Sedangkan ayat ke-193 surah Al-Baqarah berbicara mengenai seluruh persada bumi ini. Ketika itu semua agama dapat hidup bebas sesuai dengan pilihan masing-masing, sehingga perkataan kulluh perlu ditiadakan. Demikianlah penjelasan yang diberikan oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Sidang pendengar yang dimuliakan, Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid
melalui kitab mereka. Tafsir Mubin mentafsirkan ayat ke-39 dan ke-40 surah Al-Anfal dengan menyatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada orang beriman supaya perangilah musuh Islam, iaitu orang kafir musyrikin yang menentang Islam sehingga tiada lagi syirik dan tiada lagi gangguan kepada agama Islam. Memetik pandangan daripada Al-Imam Muhammad Ibn Jarir Al-Tabari, beliau menyatakan bahawa perangilah musuh Islam sehingga tiada lagi gangguan dan halangan terhadap orang beriman untuk melaksanakan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Ustaz Salahuddin Abdullah dan Ustaz Omar Khalid juga menjelaskan bahawa jika orang kafir musyrikin dengan beriman dan tidak berhenti daripada perbuatan menceroboh umat Islam, maka ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala adalah pelindung dan pembantu bagi orang yang beriman. Maka yakinlah dengan pertolongan dan perlindungan daripada Allah, serta jangan sesekali mempedulikan sikap permusuhan orang kafir musyrikin, kerana sesungguhnya Allah jualah semulia-mulia dan sebaik-baik pelindung dan penolong. Ketahuilah bahawa orang yang ditolong oleh Allah itu tidak akan sesekali merasa kecewa dan berduka cita. Manakala Tengku Muhammad Hasbi As-Siddiqi, manusia kitabnya Tafsir An-Nur, mentafsirkan ayat ke-39 dan ke-40 surah Al-Anfal ini dengan menyatakan bahawa perangilah kaum kafir musyrikin supaya tidak timbul lagi fitnah dalam beragama. Selain itu, ia juga untuk memastikan agama seluruhnya menjadi kepunyaan Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga orang kafir itu tidak lagi mampu untuk meruntuhkan kepercayaan orang lain dan memaksa orang lain untuk meninggalkan agama Islam. Ringkasnya, perangilah orang kafir yang memusuhi Islam supaya seluruh manusia bebas dan merdeka untuk menganut agama Islam dan melaksanakan ibadah, serta tiada lagi orang kafir yang memaksa mereka untuk meninggalkan agama Islam. Jika orang kafir musyrikin itu menghentikan permusuhan dan kekufuran mereka, maka Allah akan memberikan ganjaran kepada mereka setimpal dengan perbuatan masing-masing. Tetapi jika mereka tetap berpaling atau tidak mahu mendengar seruan Islam, tidak berhenti daripada perbuatan kufur, tidak berhenti daripada memerangi kaum muslimin, maka yakinlah bahawa Allah akan menolong orang beriman. Sesungguhnya Allah ialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong bagi orang yang beriman. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, demikianlah tafsir bagi ayat ke-39 dan ke-40 surah Al-Anfal. Menurut pentafsiran oleh para ulama, ayat ke-39 dan ke-40 surah Al-Anfal ini memerintahkan kepada orang beriman supaya memerangi orang kafir yang memusuhi, menzalimi dan menentang Islam, iaitu orang kafir harbi, sehingga tiada lagi pencerobohan dan kezaliman yang dilakukan oleh mereka, serta Islam bebas diamalkan di atas muka bumi. Jika mereka memeluk agama Islam serta berhenti daripada perbuatan zalim dan kufur, maka mereka akan diberikan balasan yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi jika mereka enggan beriman dan tidak berhenti daripada melakukan kezaliman dan pencerobohan, maka ketahuilah bahawa Allah akan melindungi dan menolong orang beriman, kerana dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ayat ke-39 dan ke-40 surah Al-Anfal ini memberikan peringatan kepada umat Islam supaya berjuang mempertahankan agama, umat dan negara daripada diceroboh, dizalimi dan dijajah oleh orang kafir harbi yang membenci, memusuhi dan memerangi Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ayat ke-39 dan ke-40 surah Al-Anfal ini memberikan peringatan kepada umat Islam supaya berjuang mempertahankan agama, umat dan negara Islam daripada diceroboh, dizalimi dan dijajah oleh orang kafir harbi yang membenci, memusuhi dan memerangi Islam. Umat Islam perlu bangkit untuk berjuang dan memerangi semula pihak musuh yang melakukan pencerobohan dan kekacauan di negara Islam, supaya agama Islam dapat dipertahankan dan nyawa umat Islam dapat diselamatkan. Tetapi
Jika kita melihat situasi umat Islam pada hari ini, masih terdapat di kalangan orang Islam yang tidak peduli dan tidak menghiraukan musibah yang berlaku ke atas umat Islam di tempat lain yang ditindas, dizalimi dan diperangi oleh orang kafir harbi. Contohnya penindasan, kezaliman dan pembunuhan umat Islam yang berlaku di negara Palestin dan umat Islam Uyghur di Urumqi, Xinjiang, China. Sedangkan umat Islam itu hakikatnya ialah bersaudara, maka wajib bagi kita untuk membantu saudara se-Islam yang dizalimi, dibunuh dan diperangi. Sikap tidak peduli dan tidak mengambil tahu terhadap musibah, kesusahan dan penderitaan yang dialami oleh umat Islam di tempat lain ini merupakan suatu sikap yang buruk, tergolong dalam akhlak mazmumah, iaitu akhlak yang keji dan menyalahi ajaran Islam seperti mana yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hujurat ayat ke-10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang beriman itu ialah bersaudara. Firman Allah dalam surah Al-Maidah ayat yang kedua, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab, dan hendaklah kamu tolong-menolong untuk membuat kebaikan dan takwa, serta janganlah kamu tergolong dan serta janganlah kamu tolong-menolong dalam melakukan dosa dan pelanggaran. Maka bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha berat azab seksaannya. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man naffasa am mu'minin kurbatan min kurabid dunya naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, wa man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah, wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhi. Sesiapa yang membantu seorang mukmin daripada satu kesusahan di antara pelbagai kesusahan dunia, maka nescaya Allah akan membantunya daripada satu kesusahan di antara pelbagai kesusahan pada hari kiamat. Dan sesiapa yang memudahkan orang yang sedang menghadapi kesusahan, maka nescaya Allah akan memudahkannya di dunia dan akhirat. Dan sesiapa yang menutup aib seseorang Muslim, maka nescaya Allah akan menutup aibnya di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Allah sentiasa menolong hambanya selagi mana hambanya itu menolong saudaranya. Hadis riwayat Imam Muslim. Sidang pendengar yang dirahmati Allah, antara pengajaran yang boleh kita ambil daripada tafsir ayat ke-39 dan ke-40 surah Al-Anfal ini ialah, pertama, umat Islam hendaklah berjuang mempertahankan agama, umat dan negara Islam daripada diceroboh dan dizalimi oleh orang kafir harbi yang memusuhi dan memerangi Islam. Umat Islam perlu bangkit untuk berjuang dan memerangi semula pihak musuh yang melakukan pencerobohan dan kekacauan di negara Islam supaya agama Islam dapat dipertahankan dan nyawa umat Islam dapat diselamatkan. Kedua, setiap Muslim hendaklah mengambil sikap peduli dan mengambil berat terhadap musibah yang berlaku ke atas umat Islam di negara lain yang ditindas, dizalimi dan diperangi oleh orang kafir harbi. Ini kerana umat Islam itu ialah bersaudara, maka wajib bagi setiap Muslim untuk membantu saudara se-Islam yang dizalimi, dibunuh dan diperangi oleh pihak musuh. Tuan-tuan dan puan-puan, para pendengar yang dimuliakan, sekian sahaja rancangan tafsir Al-Quran pada hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat daripada perbincangan ilmu ini. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan bertemu lagi pada siri rancangan tafsir Al-Quran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.